Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ini 12 Rabiul Awal. Hari orang menyambut Maulid Nabi. Tapi saya tak sambut. Saya main drone. Main drone, bersenam sikit-sikit. Dan ada sikit masa lagi ni, saya rasa tak apalah nak buat video sembang-sembang tentang sambutan Maulid. Kan sebab bila tengok saya ni duk main drone apa ke, tak berselawat ke? Tak sedekah Al-Fatihah ke? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ada nota tau. Okey. Tentang sambutan Maulid ni, ia adalah ciri-ciri orang yang tidak bijak. Maksud saya, orang yang tidak bijak ia akan menyambut Maulid Nabi pada 12 Rabiul Awal. Kenapa laser sangat ni? Hormatilah perbezaan pandangan. Okey. Tak apa, saya cerita ya kenapa saya kata tidak bijak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Maulid Nabi maksudnya hari kelahiran Nabi. Dan hari kelahiran Nabi tu disambut di Malaysia ni ataupun sesiapa lain yang dah sambut berdasarkan sangkaan. Kenapa saya kata sangkaan? Kerana tidak ada kepastian bilakah Rasulullah SAW dilahirkan. Dalam bulan Rabiul Awal, ya betul, tetapi bilakah tarikhnya? Para ahli sejarah berbeza pandangan, dan salah satu pandangan yang ada ialah pada 12 Rabiul Awal. Salah satu, bukan yang itu yang disepakati, bahkan bukanlah itu pandangan jumhur, tetapi sekadar salah satu pandangan. Ada banyak pandangan lain. Jadi bila masyarakat, bila umat menyambut Maulid pada satu tarikh yang sekadar sangkaan sahaja, lalu mereka benar-benar beranggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tarikh itu, bagi saya nak kata bodoh macam over pula, sangat tak bijak lah. Okey, dan ini sebenarnya tasyabuh, menyerupai orang Nasrani, orang Kristian yang menyambut hari lahir Jesus yang kita kenali sebagai apa? Hari Christmas ataupun hari Natal. Kenapa tasyabuh? Okey, kalau kita mengkaji ajaran mereka, mereka juga menyambut hari Christmas atau hari Natal atas dasar sangkaan bahawa Jesus dilahirkan pada 25 Disember. Padahal kalau kita membaca hasil kajian daripada sarjana-sarjana mereka sendiri, sarjana-sarjana agama Nasrani Kristian, mereka sendiri berkata there is no proof, there is no authentic proof that Jesus was born on the 25th of December. The celebration is only based on assumption, sangkaan semata-mata. Jadi sebagaimana hari Natal, hari Christmas disambut berdasarkan sangkaan bahawa Jesus dilahirkan pada 25 Disember, samalah juga kita, sebahagian umat Islam, sebahagian lagi yang bijak, sebahagian lagi yang menggunakan akal yang Allah kurniakan kepada mereka, sebahagian lagi menganalisa dan mengkaji. Ini sebahagian lagi tu yang tak mau guna akal, sekadar nak ikut apa yang masyarakat buat. Okey, jadi kita ni pun, yang sebahagian itu pun tasyabuh, mengikuti dari aspek menyambut hari lahir Nabi, dan juga mengikuti dari sudut sangkaan semata-mata. Dalam hal ini saya teringat salah satu hadis Nabi SAW bahawa kita ni, umat Islam ni akan mengikuti umat-umat terdahulu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggakan jika mereka masuk ke lubang biawak, maknanya buat benda bodoh lah ataupun buat salah, kita umat Islam pun akan ikut juga. Lalu para sahabat bertanya, yang umat terdahulu tu Yahudi Nasrani ke? Dan Rasulullah menjawab, siapa lagi? Kan? Jadi betul lah apa yang diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kita akan mengikuti umat sebelum kita, yang ini kaum Nasrani, sejengkal-sejengkal, sehasta-sehasta, sampai mereka buat kerja yang dia orang pun menyambut berdasarkan sangkaan, kita pun sambut berdasarkan sangkaan semata-mata. Baik, itu yang dari aspek pertama. Dari aspek kedua, tadi apa? Selawat kan? Okey, tak apa. Kita maklum pada hari 12 Rabiul Awal ni banyak majlis-majlis berselawat, banyak acara-acara berselawat, banyak poster yang disebar-sebarkan di media sosial. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, selawat ni dia hiburan ke ibadah? Selawat kan? Selawat ni Allah yang perintah dan kita pun berselawat. Berarti ia adalah ibadah. Bila ibadah, kita tak boleh mengkhususkan satu hari tertentu untuk beribadah melainkan berdasarkan dalil. Atau dalam susun kata yang lain,
kita memang dianjurkan untuk berselawat. Setiap hari kita berselawat. Namun kalau kita nak spesifikkan, kita nak khususkan satu hari untuk ekstra berselawat, mesti ada dalil. Sebagai contoh, kita berselawat hari-hari kan, bukan 12 Rabiul Awal saja kan, hari-hari kita berselawat. Tetapi hari Jumaat kita ekstra berselawat. Kenapa? Sebab ada anjuran daripada Rasulullah SAW untuk memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Ingat Jumaat, ingat selawat. Maka apabila adanya pihak yang mahu ekstra selawat pada 12 Rabiul Awal, dia kena bawa dalil. Dan dalil tak ada, hadis sahih tak ada, hasan tak ada, dhaif tak ada, maudhu' pun tak ada untuk mereka mengkhususkan 12 Rabiul Awal sebagai hari untuk ekstra berselawat. Jadi nampak tak kat situ? Alright, baik. Itu dari sudut selawat. Kemudian itu dari sudut mengkhususkan hari untuk selawat. Kemudian dari aspek yang lain pula, macam saya kata tadi, selawat ni ialah ibadah, bukannya hiburan. Lalu apakah hal masyarakat kita sekarang ni yang nak suka selawat ni, yang telah convert menjadikan selawat ini sebagai satu hiburan? Ada konsertnya, ada Shah Alam berselawat, ada Negeri Sembilan Seremban berselawat, ada Ipoh berselawat kan, dengan konsert apa semua tu. Sejak bila pula ibadah ni boleh ditukar jadi hiburan? Dan orang-orang yang join itu pun kebanyakannya semata-mata kerana hiburan, bukannya kerana nak sangat berselawat. Sebab kalau nak berselawat, mereka tak hadir program-program macam tu. Okay, mereka tak hadir sebab mereka tahu selawat itu ialah ibadah, dan mereka benar-benar berselawat kerana mereka tahu itu adalah perintah Allah, dan mereka tahu bahawa Rasulullah juga menganjurkannya, lalu mereka melakukannya. Mereka berselawat berdasarkan dalil-dalil, bukannya berdasarkan konsert. Jadi tuan-tuan nampak tak? Kalau sambutan hari Natal, sambutan hari Christmas, dia telah berevolusi daripada sambutan yang asalnya kerana disangkakan hari lahir Jesus. Sekarang ini ia telah berevolusi menjadi satu sambutan yang kita kata very commercialized. Sebab kita maklum bahawa dalam sambutan Christmas itu mereka akan saling memberi hadiah. Jadi nak beli hadiah tu, kena beli hadiah special sikit kan, mahal pula. Maka itu adalah time untuk shopping, dapatkan sale, bungkus cantik-cantik untuk diberi hadiah satu sama lain kan. Lalu sebab tu kalau kita kaji tentang agama Kristian, mereka kata sambutan Christmas ini telah berevolusi daripada satu sambutan kerana kelahiran Jesus kepada satu sambutan yang very commercialized. Sama juga hari Maulid ni pun, ia asalnya dikritik kerana tasyabuh. Asalnya dikritik kerana tasyabuh kepada agama Kristian. Namun daripada tasyabuh itu dia berevolusi pula. Dia membuka pintu kepada bid'ah-bid'ah. Antara bid'ahnya macam yang saya sebut tadi, diadakannya selawat yang khusus pada 12 Rabiul Awal. Padahal tidak boleh mengkhususkan sesuatu yang umum, melainkan berdasarkan dalil. Demikian juga selawat ini satu ibadah, kemudian telah dibuat bid'ah, di mana ia telah menjadi satu hiburan, satu konsert. Dan ada macam-macam lagi. Ada yang selawat, kemudian sambil-sambil selawat tiba-tiba berdiri kan, sambil-sambil selawat dalam majlis tu ada satu tempat kosong. Tempat kosong tu siapa datang? Kononnya Rasulullah hadir. Amboi. Saya lama dulu pernah hadir salah satu majlis macam tu. Ketika tu saya tak tahu, dia orang selawat, saya duduk dengar saja. Tiba-tiba semua berdiri. Saya taklah berdiri, tak tahu. Orang sebelah dah cuik-cuik suruh berdiri kan. Lepas tu semua duduk pandang kat kursi kosong tu. Saya pun pandang lah kursi kosong tu, macam aku pun nak duduk situ lah. Kan. Punyalah karut, tahayul, khurafat orang kita ni. Rasulullah kononnya hadir kepada majlis selawat mereka. Jadi inilah daripada satu kesalahan, yang ini tasyabuh, ianya beralih kepada kesalahan lain, yang ini bid'ah. Dan bila dah buka satu pintu bid'ah cirinya, bila kita dah buka satu, ia akan berkembang, merebak. Kemudian ada juga yang akan melibatkan akidah. Yang ini apabila mereka berselawat, mereka berkeyakinan Rasulullah hadir, dan kemudian mulalah mereka minta tolong direct daripada Rasulullah, bukan lagi minta tolong kepada Allah. Jadi dia nampak kecil tasyabuh. Apalah dia orang ni bising, orang nak sambut maulid, biarlah kan. Tak, dia membuka ruang kepada sesuatu yang lebih besar, yang lebih serius. Sebab tu kita tutup daripada awal. Dalam ilmu usul fiqh ia disebut sebagai sadu zar'i. Kita mencegah daripada awal lagi. Okey, baik. Itu tentang selawat. Baik ya. Tadi kita sebut 12 Rabiul Awal ini
tarikh yang dikatakan, tetapi padahal yang benar ialah sesuatu yang diperselisihi. Tetapi ada sesuatu yang disepakati pada 12 Rabiul Awal, atau paling-paling kurang pendapat jumhur. Okey, jumhur yang menghampiri ijma' ataupun disepakati. Apakah itu? Ia adalah tarikh kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarikh lahir diperselisihkan, salah satu pandangan 12 Rabiul Awal, tetapi kalau tarikh meninggal dunia maka disepakati bahawa itu adalah 12 Rabiul Awal. Bila dah disepakati tu, awak tak buat majlis tahlil sempena kematian? Kan kalau orang-orang kita di sini, mak ke ayah ke meninggal, sebahagian masyarakat, sebahagian lagi dah bijak lah, sebahagian lagi dah tahu dah, mereka tak buat. Ini yang masih lagi ni kan duk buat majlis tahlil malam pertama, ketiga, ketujuh, ke-40 dan setiap ulang tahun kan. So setiap ulang tahun mak, abah, ahli keluarga, saudara mara meninggal dunia ada majlis tahlil. Habis tu Rasulullah meninggal dunia tak ada majlis tahlil ke? Kan? Apa pasal? Tak cukup sayang? Ke sebab budayanya lain, budayanya sambut birthday, bukan sambut hari meninggal. Tapi birthday tu dipersisihkan, hari tarikh meninggal tu disepakati. Macam mana tu? Sekarang baru saya nak berhubung ke? Saya bukan suruh buat majlis tahlil tau. Nanti lepas ni ada pula bid'ah majlis tahlil ulang tahun kewafatan Rasulullah. Bukan. Okey? Semua tu tidak ada ya. Para sahabat adalah orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga sangat-sangat mencari ruang, mencari sarana untuk menyebarkan dakwah, untuk memperkenalkan ke tempat-tempat baru yang mereka baru sebarkan Islam. Mereka nak perkenalkan Islam, Al-Quran, Allah dan Rasulullah. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu mereka tidak menyambut maulid mahupun kematian ya. Sebab kadang orang kita bagi alasan. Ni yang para pecinta maulid ni lah. Kita ni buat maulid supaya masyarakat dapat kenal Rasulullah, dapat ingat Rasulullah kan. Habis tu yang zaman sebelum ni, khasnya zaman sahabat, bila Rasulullah sudah wafat, Islam pun berkembang ke pelbagai penjuru kan. Mereka pun ingin nak memperkenalkan Rasulullah kepada masyarakat yang baru nak kenal Islam, yang baru memeluk Islam. Tapi mereka tidak menjadikan maulid mahupun hari kematian, kewafatan sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan Rasulullah. Tak, mereka memperkenalkan Rasulullah dengan membaca sirah yang menunjukkan akhlak yang baik, kejujuran apa semua tu, dan ini dibaca sepanjang tahun, tidak ada tarikh khusus. So janganlah berdusta, kononnya lah masyarakat kita tak kenal Rasulullah, maka ada satu hari untuk kita peringatkan Rasulullah. Alah, lepas hari tu pun 2-3 hari lepas tu lupa juga dah kan. Alright. Baik. Tadi sebut apa ya? Kenapa tak sedekah Fatihah? Ni satu lagi. Kan betul saya kata, bila dah buat satu bid'ah, dia berkembang lagi kepada bid'ah-bid'ah lain. Sekarang ni pula bukan sekadar selawat, kita majlis dimulakan dengan Al-Fatihah dan kita sedekahkan Al-Fatihah itu kepada Rasulullah. Amboi, hang punya pahala tu dah banyak sangat kan nak sedekah-sedekah ke orang. Kan pahala sendiri tu, amalan sendiri pun kita masih 50-50, Allah terima ataupun tidak. Kita harap Allah terima. Tapi wah, begitu confident nak boleh sedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah ni berhajat kepada pahala kita. Rasulullah ni berhajat ke? Yang Rasulullah suka ialah kita umatnya mempraktikkan ajaran baginda, bukan duk sedekah-sedekah. Kemudiannya, okeylah katakanlah kita nak bagi pahala kan. Okeylah katakanlah kan, janganlah laser sangat kan. Bagaimanakah? Okey, tak, ataupun dalam susun kata lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapat pahala daripada kita secara automatik. Tak perlu kita nak sedekah-sedekah, tak perlu kita nak niatkan, tak perlu kita nak buat majlis, pegang mikrofon, ayuh kita tak. Apabila kita mengamalkan apa yang Rasulullah ajar, Rasulullah akan secara automatik mendapat pahala. Sama juga siapa-siapa di sini yang mengajar ilmu yang baru, dan selagi mana ilmu itu dimanfaatkan, maka dia mendapat pahala. Dan yang pertama sekali mengajar Islam ni ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selagi mana kita mengamalkan ajaran baginda, selagi itulah pahala sentiasa mengalir kepada baginda. Menariknya, orang-orang yang nak sedekah Fatihah ni, kita boleh kenal lah dia orang ni kan. Kalau kita tengok poster-poster yang tersebar di media sosial, mereka ini terkenal sebagai pencinta bid'ah. Tengok kuliah mereka, memang tak lekang, memang tak akan terpisah daripada mempromot
amalan-amalan yang akhirnya mempromosi diri mereka sendiri. Oh, ini doa ustaz ni ajar. Oh, ini petua ustaz ni ajar. Ini ustaz ni ajar kan. Jadi akhirnya nama naik. Sebab buat apa? Promote Rasulullah, nama sendiri tak naik kan. Tu beza. Pencinta sunnah, kalau tengok kuliahnya, mereka asyik promote Rasulullah, baca hadis dengan sumbernya, dengan darjatnya, dengan penjelasan yang betul kan. Okey. Jadi para pencinta bid'ah ni, mereka nak buat amalan sendiri. Amalan Rasulullah tak nak ikut. Tapi bila time macam ni, baru nak sedekah Al-Fatihah. Apa? Berbeza dengan para pencinta sunnah. Kita memang Alhamdulillah selalu kita belajar apakah sunnah, kita selalu belajar hadis. Bila kita dah baca hadis, bila sebut Rasulullah bersabda, automatik sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang membaca hadis ni dia banyak berselawat. Automatik. Sebab bila kita baca hadis daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, automatik kita akan sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama sahabat pun automatik kita akan radhiyallahu anhu. Jadi orang yang banyak berselawat ni ialah orang yang banyak membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian bukan sekadar nak mengkaji, tetapi juga kemudian mempraktikkannya. Dan ini berlaku sepanjang tahun tanpa dikhususkan kepada satu hari sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita jadi orang yang bijak. Allah Subhanahu Taala menggunakan kita akal supaya kita ni bijak dalam beragama. Jangan memperbodohkan diri sendiri dengan satu amalan yang macam saya kata tadi, berdasarkan tarikh yang diperselisihkan. Tahu tak Maulid Nabi tu tarikhnya diperselisihkan? Ke confirm 12 Rabiul Awal. Siapa cakap 12 Rabiul Awal tu? Cuba cerita sikit. Kan? Jadi ayuh kita ni beragama berdasarkan dalil, berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan dalam kes sekarang ini berdasarkan fakta sejarah. Kita kaji juga agama lain kalau ada masa nak kajilah. Dan kita tengok ini dah tasyabuh dengan agama lain ni kan. Jadi kita beragama dengan cara yang bijak. Janganlah buat benda-benda ni. Bukan sebab Allah SWT macam saya kata menggunakan kita akal untuk berfikir, menganalisa. Dalam hal dunia kita berfikir, dalam hal dunia kita menganalisa. Tapi kenapa dalam hal agama? Sebab kadang-kadang yang duk sambut maulid ni, yang duk buat bid'ah ni, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang bijak pandai, yang ada double triple PhD dalam urusan dunia tau. Tapi dalam hal agama, entah kenapa dia jadi bodoh semacam. Memang betul-betul dia tak boleh fikir langsung, dia tak boleh analyse langsung, dia punya sel-sel memang tak berhubung, saraf-saraf memang tak berhubung. Kita pun tak tahu dia punya traffic jam tu sampai macam mana. Kemudian mereka suka innovate. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak innovate dah dalam hal dunia. Kan macam orang buat drone ni. Drone ni dia boleh ikut saya. Perasan tak? Drone ni saya tak kontrol tau. Dia boleh ikut saya. Kan? Cuba kita innovate macam tu. Drone ni dia boleh ikut dengan macam-macam cara lagi. Tapi yang ni satu cara cukup lah kan. Kemudian tengok pokok-pokok Nampak tak angin kuat? Tapi nampak tak? Gambar goyang tak? Ke macam seolah-olah ada tripod? Macam ada tripod kan? Padahal drone ni dia angin kuat pun dia boleh steady. Kita innovate dalam perkara macam ni. Bukan innovate ibadah yang baru, bukan innovate akidah yang baru, bukan innovate hukum yang baru. Jadi gunakan akal tu pada tempat yang betul. Okay, innovate. Tapi innovate, kalau nak innovate hal agama pun, bagaimana kita hendak menyampaikan agama dalam cara yang lebih menarik. Macam saya alhamdulillah mungkin dengan cara YouTube, dengan cara buat video menggunakan drone kan. Jadi kita innovate dalam perkara yang sepatutnya. Bukan kita innovate dalam perkara yang tak sepatutnya kan. Jadi umat Islam ni dalam hal maulid dia innovate. Innovate ni mencipta perkara barulah. Dalam hal ibadah innovate. Dia buat zikirnya sendiri, dia buat selawatnya sendiri, dia buat konsertnya sendiri. Tapi dalam hal agama dia tak boleh innovate. Bela semacam je. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, ayuh kita membijakkan diri. Jadi itulah beberapa perkara yang saya nak sampaikan. Sebenarnya saya alhamdulillah ada beberapa video dalam topik maulid ni. Sebenarnya 5. Okey, yang ini video ke-6 lah. Yang ada 5, ada video pertama, ada video kedua, ada video ketiga. Yang ketiga ni saya ceritakan beza sebab sebagian orang kata, birthday Nabi tak boleh sambut, birthday anak sambut pula. Saya jelaskan kenapa ya. Ada video keempat, ada video kelima, dan insya-Allah yang ni bila upload menjadi video ke-6. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita membijakkan diri. Kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ikut. Kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baginda suka. If you love someone, you prove it according to what that person likes. Contoh katakanlah
saya mencintai isteri dan saya nak berikan hadiah. Lalu saya belikan dia rim 18 inci untuk perempuan. Mana dia orang suka kan? Tapi sebab saya cinta diri sendiri, saya beli apa yang saya suka bagi kat dia. Taklah jadi, tapi kita beli apa yang dia suka, tudung ke, jubah ke, apa-apa yang wanita suka lah kan. Sama juga, kalau nak hadiah kita minta hadiah drone ke kan. So, bila anda mencintai seseorang, anda lakukan apa yang dia suka, bukan apa yang anda suka. Apabila anda melakukan apa yang anda suka dengan alasan kononnya untuk membuktikan kecintaan pada si dia, anda sebenarnya mencintai diri sendiri sahaja. Anda sebenarnya berdusta, nak kata munafik leza pula. Anda sebenarnya berdusta. Anda kata je saya mencintai Rasulullah, tetapi anda membuktikannya dengan cara mencintai diri sendiri sahaja. Baik, panjanglah pula sembang-sembang ni. Okey, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.